Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bersama saya lagi Cikgu Reki dalam video tutorial matematik tambahan. Untuk video kali ini, kita akan tengok pada bahagian terakhir untuk topik fungsi, iaitu tentang fungsi songsangan. Diharapkan jika sekarang ni semua sudah faham tentang konsep dan juga pengertian tentang fungsi. Tapi jangan risau kalau ada yang sudah lupa dengan apa yang cikgu ajarkan sebelum ini. Anda sentiasa boleh kembali dan ulang kaji melalui video yang telah cikgu kongsikan. Jadi sebelum kita mulakan untuk topik kali ini, apa kata kita ulang kaji sedikit tentang apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Pertama, cikgu terangkan tentang konsep fungsi. Kalau ada yang masih ingat, cikgu ada kongsikan beberapa analogi bagi menerangkan tentang konsep fungsi. Yang pertama, cikgu gambarkan fungsi ini sebagai satu konsep hubungan, iaitu yang mengaitkan hubungan sesama manusia. Tak kiralah hubungan kekeluargaan ataupun persahabatan. Yang kedua, cikgu gambarkan fungsi ini sebagai satu proses yang mengubah objek kepada image. Apa saja proses yang mengubah satu benda kepada benda yang baru. Dan cikgu guna satu analogi, iaitu menggunakan perubahan evolusi Pokemon. Dan yang ketiga, ada juga cikgu gambarkan fungsi ini sebagai hubungan input dengan output. Jadi senang faham, kita kaitkan fungsi ini seperti apa saja proses yang boleh mengubah input kepada output yang kita kehendaki. Contoh mudah, beras yang dimasukkan ke dalam rice cooker dan dimasak untuk menjadikan nasi. Dan nasi ni kita makan bersama lauk pauk yang enak. Boleh juga jadikan sebagai nasi lemak, nasi kerabu. Kalau yang fancy sikit, kita boleh jadikan dia sebagai sushi ataupun nasi bujang. Jadi nampak kan, sebenarnya senang je untuk kita fahami tentang konsep fungsi ni. Kali ni kita nak tahu apa pula yang dimaksudkan dengan fungsi songsang. Kalau fungsi ni yang membentukkan objek kepada image, jadi songsangan bagi fungsi adalah benda yang mengubah image kembali kepada objeknya. Jadi senang cakaplah, fungsi songsang ni adalah proses yang mengubah output kepada inputnya semula. Antara contoh mudah cikgu boleh bagi, contohnya apabila kita gunakan komputer, apabila kita masukkan input melalui keyboard ataupun mouse, apabila kita melakukan kesilapan, pasti kita boleh kembalikan benda tu kepada keadaan asalnya. Betul tak? Maknanya dalam komputer tu ada satu fungsi yang boleh memproses input dan juga boleh mengembalikan outputnya kepada keadaan asal. Contoh lain, apabila kita terlajak mendayung perahu, kita boleh kembalikannya ke kedudukan asal dengan cara mendayungnya pada arah yang berlawanan. Tapi kita perlu ingat, bukan semua benda boleh kembali kepada keadaan asal. Contoh, seperti kata-kata yang telah kita ucapkan. Bab kata pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Masih boleh diundur lagi, terlajak kata buruk padanya. Jadi bila kita dah faham apa konsep dia, kita tengok pula apakah step-step yang diperlukan untuk mencari songsangan satu fungsi ni. Contoh soalan ni, diberi satu fungsi fx 2x tambah 3 per 6. Dan ditanya, cari songsangan bagi fungsi fx ini. Kita tengok. Seperti yang kita tahu, satu fungsi ialah hubungan yang memetakan satu objek, contoh x, kepada image-nya y. Ni cikgu tunjukkan dia apa dia hubungan dia. Macam ni. Satu objek x dipetakan kepada y dengan satu fungsi fx. Untuk mencari songsangannya adalah hubungan yang memetakan kembali y ni kepada x. Inilah yang dimaksudkan sebagai songsangan bagi fx, iaitu ditulis dengan tanda f negatif 1. Ini adalah simbol bagi songsangan fungsi. Daripada gambar rajah ni, boleh tengok objeknya x dan image-nya adalah y. Untuk mulakannya, kita tulis kembali. Diberi fungsi fx adalah yang memetakan objek x ni kepada y. Kita mula macam ni. Maksudnya fx ni, f memetakan x kepada y. Jadi yang memetakan y kembali kepada x, yang memetakan y kembali kepada x ialah fungsi songsangan dia, f songsang. So kita faham
fungsi f yang memutakan x kepada y, songsangannya yang memutakan y kembali kepada x. So daripada ni kita boleh cuba selesaikan apakah songsangan dia. Okay, kita ambil dia balik daripada yang first ni. Okay, fx iaitu 2x tambah 3 per 6. Okay, daripada yang persamaan satu ni, di sini fx x sama dengan y. Jadi fungsi fx adalah 2x tambah 3 per 6 sama dengan y. Kita tulis dia balik. So untuk mencari songsangan dia ni, kita hanyalah perlu mengungkapkan x tu kembali. So daripada persamaan fungsi 2x tambah 3 per 6 ni, kita perlu ungkapkan x ni. So kita susun je persamaan ni supaya kita tinggalkan x sebagai perkara rumus. Okay, first sekali kita pindahkan 6 dulu ke kanan. Jadi boleh pindah 6 ke kanan. So ni hubungan dia bahagi, jadi darab. So tinggalkan 2x tambah 3 di sini, pindahkan 6. So 6 darab dengan y jadi 6y. So itu untuk step pertama. Kemudian kita pindahkan pula 3. So tambah 3, pindahkan jadi tolak. Tekalkan 2x sama dengan 6y positif jadi tolak 3. Okay, tak akhir sekali sebab kita nak tinggalkan x sahaja. So pindah 2 pula, pindah 2 ke kanan. So ni 2 darab x, kita pindahkan jadi bahagi. So tinggalkan x sama dengan 6y tolak 3 bahagikan dengan 2. So kita dapat dah. Kita ungkapkan x ni sebagai perkara rumus dekat sini. So x adalah 6y tolak 3 per 2. Dan x ni bila kita tengok balik yang kita tafsirkan atas tadi ni, x adalah fungsi songsangan dia tadi dekat sini. So maka x ni jadi f songsangan y sama dengan y tolak 3 per 2. Jadi tulis dia balik persamaan fungsi dia. Maknanya sama, x ni adalah f songsangan untuk y. Tapi soalan dia minta songsangan bagi fx. Tapi bila kita dapat ni songsangan bagi y, tukarkan je y kepada x. So kita tukarkan y, tukarkan saja kepada x. Dan persamaan dia pun 6y jadikan dia kepada 6x tolak 3 per 2. So simple. Nampak step dia. So daripada pengertian fungsi dan songsangan dia tadi, kita dapat bahawa dapatkan songsangan bagi satu fungsi, kita just ungkapkan x sahaja. Susun persamaan dia dan ungkapkan x. Dan dapatlah songsangan bagi fungsi tersebut. Jadi begitulah step untuk mencari songsangan bagi satu fungsi. Tak susah sebenarnya benda ni kan? Yang penting kita perlu pegang kepada konsep fungsi dan songsangannya, iaitu fungsi menukarkan input kepada output dan songsangannya adalah proses yang mengembalikan output tadi tu kembali kepada inputnya. Jadi seperti biasa, kita lihat satu contoh soalan format SPM. Okay, kita tengok pada soalan ni. Okay, diberi bahawa fungsi h memutakan x pada px per x tolak 5. Dan diberi dekat sini x tidak sama dengan k dengan keadaan k dan p ialah pemalar. Ditanya nyatakan nilai bagi k. Okey, di sini kita lihat diberi satu persamaan fungsi px per x tolak 5 dan diberi satu kondisi di sini. Syarat x, nilai x tidak boleh sama dengan k. Okey, apa maksud benda ni? Okey, biasanya untuk menulis satu persamaan fungsi ada satu syarat penting yang perlu dipenuhi, iaitu biasanya kalau fungsi ini melibatkan pecahan seperti ini,
pembahagi bagi pecahan tersebut tidak boleh sama dengan kosong, iaitu X tolak 5 nilainya tak boleh sama dengan kosong. Kan? Sebab cuba kalau kita samakan nilai sama dengan kosong, so apa saja nombor yang dibahagi dengan kosong, maka jawapannya tidak tertakrif. So untuk tulis satu persamaan fungsi ni nilai dia harus ada nilai yang tertakrif. Jadi ditambah syarat dekat sini untuk mengelakkan pembahagi bagi pecahan ni nilai dia kosong. So kita tahu, jadi untuk menjawab soalan ni, nilai bagi K ialah nilai supaya syarat ni dipenuhi, iaitu X tolak 5 tak sama dengan kosong. Jadi kita buat X tolak 5, jawapan dia tak boleh sama dengan kosong. Jadi untuk memenuhi syarat yang cikgu cakapkan tadi, X tolak 5 tak boleh sama dengan kosong, maka kita cari je nilai X ni. So kita susun persamaan dia, pindah 5 ke sini, maka kita dapat X ni nilai dia tak boleh sama dengan 5. Maka nilai K di sini adalah yang dicari. K sebenarnya nilai dia adalah 5. So ini adalah syarat yang memenuhi fungsi ni supaya fungsi ni boleh ditakrifkan. Okay, kita pergi pula kepada soalan B. Soalan yang tanya, cari nilai P jika songsangan bagi H dengan objek 6 sama dengan negatif 2. Okay, kalau dilihat pada soalan ni, biasanya pelajar akan lihat kita perlu cari songsangan bagi H. Okay, so kita boleh ikut step yang cikgu ajarkan tadi. Carikan songsangan bagi H ni melalui ni, daripada H X yang diberi, cari songsangan dia, masukkan nilai 6 dan cari nilai bagi P tu. Tapi sebenarnya cikgu nak tunjukkan di sini, kalau kita betul-betul faham tentang konsep songsangan fungsi, kita boleh tahu ataupun kita boleh selesaikan soalan ni tanpa mencari songsangan dia pun. Okey, caranya macam ni. Kita diberi H songsang 6 adalah negatif 2. Okey, ni yang diberi. Kemudian kalau kita faham, bila kita ubah H songsang ni kepada H, kita boleh terbalikkan je image dengan objek dia. Maknanya fungsi H dengan objek 2, kita boleh dapat, maksudnya negatif 2, kita boleh dapat 6 kat sini. Ni kita boleh terbalikkan je, 6 daripada objek jadi image, negatif 2 tukar kepada objek dia. So ni adalah fungsi bagi H. So kita boleh terus ambil fungsi H dekat sini. So kita masukkan image negatif 2 dalam fungsi ini. So H dengan negatif 2 dapat P, masukkan objek negatif 2 per, so negatif 2 tolak 5. So kita masukkan dia negatif 2 sebagai objek dia, samakan dengan 6. So daripada ni kita boleh selesaikan dah nilai bagi P ni. So kita sambung kat sini, selesaikan. So P darab negatif 2 dapat negatif 2P per negatif 2 tolak 5, negatif 7 sama dengan 6. So selesaikan nilai P ni, kita pindahkan je. Ya kan? So negatif 7 ni pindah sini jadi darab. So negatif 7 darab 6 dapat negatif 42. So yang tinggal sini negatif 2P. Akhir sekali dapatkan nilai P, kita pindahkan negatif 2 ke sana. So 42 bahagi negatif 2 dapat 21. So ni adalah nilai bagi P yang dicari. Okay, nampak ya? Walaupun kita tak cari apakah fungsi bagi songsangan dia, tapi kita boleh ambil dengan memahami konsep songsangannya, kita boleh ubah image dan objek dia dan kita gunakan sahaja fungsi H yang diberi itu untuk mendapatkan nilai bagi P. So sampai di sini saja untuk kali ini, dan kita pun telah sampai ke bahagian yang terakhir untuk topik fungsi. Jadi diharapkan anda semua jelas
dan faham tentang konsep yang cikgu nak sampaikan. Diharapkan benda ni dapat membantu anda untuk memahami konsep fusi dan juga dapat membantu anda untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan topik ini. Jadi seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini dan jangan lupa juga untuk follow page kami CMN Education Group, kerana di page itu kami akan kongsikan banyak lagi video-video seperti ini dan juga tips-tips yang boleh membantu anda dalam pembelajaran. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang bersama saya, Cikgu Reki. Assalamualaikum.